alihi wa sahbihi wa sallim. Bainana ana naimun syarabtu ataupun syaribtu. Kejap. Kali lagi. Bainana di antara kita, di antara Nabi dan para sahabat. Tuan di tengah-tengah kita, yakni di antara Nabi dan para sahabat. Nabi kata nah, ana naimun, aku saat itu tidur. Yakni aku mimpi lah. Syaribtu, telah minum oleh aku. Gapo minum aku maf'ul hazah. Takdirnya yakni al-labana. Yakni Nabi itu minum kalabai, minum susu masih. Dalam mimpi Nabi tengah-tengah duduk kalangan sahabat, Nabi mimpi yang minumkan susu masih labai. Hatta anzura ila rayyi, hingga nampaklah oleh aku. Pasal nak kali lagi. Aku minum susu masai tu, bawa lepas dah aku minum susu masai. Nabi duk cerita dalam mimpi dia ni. Dah. Hatta anzura, hingga aku memandai, aku menilai. Ila rayyi, pada satu perkara. Ya jeri, yang berlarilah ia. Apa ada minum tu? Satu perkara yang terbaik, yang terbaik daripada kuku Nabi yang mulia. Au adfari, ataupun segala kuku-kukunya. Orang panggil au tika ni. Au litanwi'il khilaf. Nak berbagai-bagai khilaf. Kata setengah, Nabi mimpi. Tu baik kot jari-jari satu jari ya. Kata setengah pada hadis, tu baik sebab Nabi minum susu masai dalam mimpi ya. Tu baik pada beberapa jari-jari Nabi. Tu khilaf bagi riwayah. Thumma nawaltu Umar, lepas pada aku minum, maka tu baik kuku-kuku daripada satu perkara yang terbaik, yang duk berlarilah ia. Thumma nawaltu Umar, kamal tercampai aku nampak Umar. Dalam mimpi itu ada Umar. Qalu, berkatalah mereka itu as-sahabah, ai fi su'alihi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pun tanyalah Nabi, kok mana tu mimpi dia Rasulullah? Fama awaltahu, maka apa yang akan nak mentakwil? Apakah yang akan nak mentakbir akan dia akan ai minat ru'yatis sadiqah, daripada mimpi yang benar itu. Apa akan nak takwil? Apa akan nak mempaling dia Rasulullah? Qal, berkata ya Nabi, al-ilma, yakni ilmu aku yang tercampai pada umat. Makna berlari nah. Aku minum susu masai, tiba-tiba tu baik berlari di kuku-kuku tu daripada satu perkara. Duduk aku nampakkan umat. Ini isyarat kata ilmu hak yang ada pada umat yang dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang panggil banyak ilmu umat ni banyak nah. Orang panggil pintu Nabi kata babul ilmi. Aku ni dikata gedang ilmu, Nabi kata wa babul ilmi wa aliyun, ialah Sayyidina Ali karramallahu wajah. Dan setengah daripada orang dapat ilmu banyak juga ilmu yang apa? Yang pelik-pelik, ilmu Rusia daripada Rasulullah, ialah Sayyidina Umar. Kata laginya, wa kauluhu, dan bermula sebeda Nabi. Tanah mulai dengan dengar sayutik. Wa kauluhu, dan bermula sebeda Nabi. Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam ataupun alaihi salam, ara'aitu, aku nampak. Ara'aitu, aku nampak dan aku tengok. Fil manami, di dalam mimpi aku. Nabi tu aku nampak, aku kelihatan dalam mimpi aku kan. Ka'anni, seolah-olah aku ni, Nabi kata dalam mimpi. Satu ketika mimpi Nabi nampak pula. Anza'u, aku membuang dan aku mencabut. Aku mengangkat apa? Mencabut. Lagi pula aku saat itu menggawa dia, mencebok bidal wibakratin, dengan satu timur yang ada buah peh. Bakrah ni buah peh. Perak ni weh. Lagu yang main dulu, demo tak ke apa tier tengok. Nah, lagu lo ni jarang mana dah. Kalau lagu kapung-kapung zaman dulu, tepi lagu ada tier do putung, pasti ada pak mangung dia. Pak mangung dia mau sakut buah peh. Pak buah peh tu buah tali timur situ. Tali timur saat ni dia mau ikat besar ke belakang, takut timur tika kita tak semua tu dia jatuh tak lekat di wopel. Maka karang dengan wopel dah kan. Zaman dulu belum timur motor ke. Timur motor masa 30 tahun dulu motor tak ada, 40 tahun dulu motor tak ada. Orang dulu buat laga, lepas tu orang panggil pocok cia ada putung, lepas tu gadahkan apa kayu satu putung, lepas tu tak wopel situ. Maka buah tali timur situ heret nah laga dalam-dalam tu. Maka heret, maka cebokkan timur-timur dengan wopel. Maka Nabi kata dalam mimpi aku mencabut, aku mencebok akan timur yang adalah timur tu buah peh. Nabi kata karakan satu timur yang bersepakai dengan buah peh. Lepas tu ala qalibi bi'rin, di atas tepi dan bira-bira bagi telaga. Mimpi Nabi. Nabi akadkan timur, Nabi mencabut timur kasar, mana angza'u mencabut lingkarakan timur yang bersepakai dengan wahpeh. Di bira-bira telaga. Pasal mana pitah tu?
ala qalibi bi'rin, di atas bira dan tepi-tepi bagi telaga. Tanah molek. Bermakna cara pitah. Nabi tu dalam mimpi dia duduk ke arah timur. Ke arah timur yang bersepakai dengan wafai. Supaya dalam kitab Nahu tu lah. Apa dia? Penuhlah oleh buah pai tu syahman. Apa? Apa dia? Tak ingat dah misah bagi tamyiz tu. Dah. Apa dia? Tasabbaba bakrun syahman. Allah lipahlah oleh buah pai. Situ boleh pakai anak dua. Bakrung makna bakar pun boleh. Bakrung tika tu buah pai pun tak apa. Bakrung tu syahman. Nisbah gapo nampak lipah tu nisbah bakar, nisbah buah pai syahman, nisbah lemuk ya. Sebab buah pai zaman dulu dia pakai buah kacang, dia pakai lemuk apa? Lemuk uta. Kita lah ni pakai minyak selebih. Tayar sika, tayar motor ruda tu, pakai dia luda lek tulik ni, dia pakai buah kacang. Buah kacang berminyak selebih untuk negara. Tayar tu nak berlari dengan molek tak jadi terlekat. Zaman dulu buah pai dia pakai lemuk apa? Lemuk uta yang buah di tepi. Perak. Gerak dulu buah pai dia tak pakai buah kacang tapi dia pakai apa? Lemuk. Lemuk apa? Lemuk uta buah di tepi buah pai dah. Kamari ketika ni Nabi saat ni tu dia karahkan timur yang bersepakai dengan buah pai. Yang ada di bira-bira telaga. Lepas tu kata Nabi lagi. Dah. Faja'a Abu Bakrin. Tengok ni. Dalam mimpi Nabi, Nabi karah satu timur yang bersepakai buah pai yang ada di tepi-tepi telaga, bira telaga. Faja'a Abu Bakrin. Duduk dalam mimpi Nabi karah timur saat ni Yusri. Maka datang oleh Abu Bakar. Datang Abu Bakar. Fanaza'a. Maka mengkarah ia Abu Bakar. Zanuban. Akan satu timur. Dalwan. Au zanubaini. Ataupun dua timur. Abu Bakar pun karah satu timur. Maka ambil air tu pergi curah. Dah. Karah pula satu timur. Ambil air tu pergi curah. Sepuluh domai dulu kan. Karah. Nak mandi kan. Motor tak ada pergi zaman tu dah. Karah air telaga mandi dah. Pas zaman dulu tak ada zaman poloning. Mandi tu akan apa? Buat pagar dengan batinyo dengan pupuhnyo ya dulu dah. Nak darah duduk mandi dalam tu. Lagu suti pakai mandi setiap kapung. Ada dia main dulu dah kan. Tapi orang dulu tak mengarut poloning. Orang dulu nak darah mandi kau dah ngenak ngita tak pun lah ni. Bakal leguk selalu dah lah ni. Orang dulu dia tak ngaruh. Orang dulu dia tak pandai. Benda sosial media lagi pula benda-benda yang membawa pada mengakak syahwah. Akid syahwah tak ada mana dulu. Lah ni buka pak lah. Sebab orang ni orang panggil tak boleh tu lah. Dia bakal selalu dah. Orang dulu dia tak pandai ni. Kalau mandi kau dah ngenak suka gitu ya dulu. Sebab tu tak timbul mana habis ni. Benda hak hajar orang jadi karut tu tak banyak dulu. Maksiat tak banyak sebab tu orang dulu ngaji tak payah, dia maksiat tak banyak. Orang lain ni dia maksiat banyak, ngaji payah sikit tapi orang lain ni kalau ngaji boleh, orang ni kedai besar, pahala besar sangatnya sebab maksiat banyak dia hari ni. Maksiat pun banyak, benda tarik ke pada jahat pun banyak, benda-benda tarik ke mengakak syahwah pun banyak. Lepas tu orang tu boleh sabar juga, mengaji siapa alih. Pahala besar orang ni. Sebab tu Nabi kata man tafassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu mi'atu ajri gawa, falahu ujratu gawa, falahu gawa dia ujratu mi'ati syahidin. Orang pegang dengan sunnah Nabi, boleh jaga ngaji agama, boleh jaga semaya jemaah, orang ni dapat bagi pahala 100 mati syahid. Masya-Allah dah kan. Kita boleh jaga. Tak ada ikhlas kabut dengan maksiat dengan dosa lah ni. Banyak tengok pak lah telefon macam-macam lah ni. Macam-macam tengok dah telefon dah ni. Lepas tu baik lagu ni dah. Banyak kara-kara yang mengakak syahwah kita. Tu nak kita tak ngaji, tak buat amal ibadat. Lepas tu duk mari Nabi akad, Nabi cebok satu timur pakai wapai. Di bira-bira telaga. Duk mari Abu Bakar pun. Mari juga tepi Nabi. Kara-kara satu timur ataupun dua timur. Kara Abu Bakar fanaza'a zanuban dalwan au zanubaini. Kara ni naz'an dha'ifan. Sebagai kara dan sebagai mencabut Abu Bakar yang terlemah, yang terengang, yang terdhaif. Bukan kara kuat sangat kokoh duk kara Abu Bakar. Kokoh duk kara. Bukan tu kara wung. Dia yang dagak kara. Biasa hok jadi tu wung duk tewah kara ni. Dah kan? Ada tak? Hak biasa kara biasa, kara hak biasa gong masa-masa, kadang-kadang cabut wapai. Cabut timur-timur. Hak tu biasa gong. Ada kau biasa orang kita biasa gong masa-masa tu deh. Ambil wapai saat ni tu main gitu, main gini. Pokok kita lah ni lah. Pakai semua mani molek dak, pakai tujung le kolok. Dengar. Tu dia panggil jadi. Tapi Abu Bakar dia karakan timur, karah kokoh. Lepas tu, wallahu yaghfiru lahu. Nabi kata wallah dan bermula Allah Ta'ala yaghfiru lahu mengampung ia ya Allah yuti
lahu baginya. Bagi siapa dia? Yakni bagi Abu Bakar. Berarti molek cerita ni. Mimpi Nabi ni. Gapo maksud takbir? Tadi kan datang. Thumma ja'a Umaru. Kemudian datang pula ke Sayyidina Umar. Selepas daripada Nabi karangkan timur yang bersepakai wahpai, yang ada di bira-bira telaga, maka datangkan Abu Bakar karangkan satu timur ataupun dua timur dengan keadaan perlahan-perlahan, dengan keadaan kohar-kohar. Lepas tu duduk lepas pada Abu Bakar saat ni tu karang timur sudah, datang pula Sayyidina Umar dalam mimpi Nabi. Fastahalat gharban. Maka terjatuhlah ia. Ia gapo? Ia ad-dalwu. Timur ni. Gharban akan sebagai pelat. Yani dalwan azimatan. Yakni akan timur yang besar. Jadi Abu Bakar saat ni tu kara timur, satu timur ataupun dua timur dengan keadaan perlahan-lahan dengan kokoh. Mari Sayyidina Umar menjatuhlah ia Umar. Fastahalat maka menjatuhlah ia Umar akan timur saat ni dalam telaga ni. Gharban pelat ia. Gapo nak pelat? Dalwan azimatan. Fastahalat tu kita umum klik pada dalwan tapi nisbah pada Umar lah. Fastahalat maka menjatuhlah ia Umar akan timur tu gharban pelat. Dalwan azimatan sebagai timur yang besar. Umar tika yang mari maka dia ambil timur yang besar menjatuh di dalam telaga jadi keadaan pelat. Jatuh lekom di dalam telaga. Apa tu? Falam ara abqariyan sayyidan. Kata Nabi lagi. Maka aku tak pernah tengok. Dalam mimpi ni. Aku tak pernah tengok. Abqariyan sayyidan. Yakni satu orang yang bijak sakna. Sebab dulu Nabi Takwi kata. Di dalam mimpi dia minumkan susu masal. Lepas pada tu tubuh mengalir di kuku-kuku Nabi. Duk mari jumpa dengan Umar. Ini isyarat kata ilmu Umar tu banyak. Hak yang dapat hasil daripada Nabi. Duk satu ketika Nabi mimpi pula ke arah timur. Kamu lepas ke arah timur Syiah tu, mari Abu Bakar ke arah timur sepah pada Nabi. Duk mari Umar tu ke arah timur tu, tahu timur besar masuk dalam telaga. Ni gambar ni maksud Nabi. Falam ara maka aku tak pernah kulihat. Gitu. Falam ara maka aku tak pernah lihat. Abqariyan. Satu orang yang bijak sakna. Abqari bahasa Arab ni bijak sakna. Tapi buat Nabi-Nabi yang lebih pada bijak sakna lagi. Fatanah makna yang tinggi daripada Abqari. Abqariyah ni orang otak geliga. Tapi orang otak geliga ni selain daripada Nabi. Adapun lain pada Nabi ni boleh panggil Abqariyah. Adapun Nabi yang tak gelar dengan Abqariyah. Nabi dan Rasul yang panggil Fatanah. Orang yang cerdik dan bijaksana lebih pada Abqariyah lagi. Nabi kata apabila dalam mimpi yang tengok umat telaga timur yang besar masuk dalam telaga. Maka aku tak pernah lihatkan satu orang yang bijaksana. Sayyidan penghulu. Jadi pemimpin orang satu hari. Yafri fariyahu. Mereka-reka lah ia seorang ni. Umar ni. Fariyahu. Maka mereka-reka. Ada mengada-ngada. Akan suatu perkara ni. Yakni. Membawa datanglah ia sayyid yang kena pada Umar ni. Bil'ujbi. Dengan satu perkara yang pelat. Yang tercengih. Fi amalihi. Pada pekerjaannya, pekerjaan Umar, mislihi seumpamanya. Kerja Umar yang seumpamanya, ataupun mislahu, hal keada seumpamanya, seumpama bagi amalihi. Tak ada dah. Orang kerja, hak yang pelik supaya dengan Umar ni, tak ada. Lagi pula bijak sana. Pelik dah Umar. Umar ni pelik tak pelik ya. Ketika yang masuk Islam, selalu dia jumpa dengan Nabi, dia tanya, Ya Rasulullah, hari ni amba nak kerja gapo untuk agama. Ni nak kata Umar tu berani satu. Syuja'ah dia satu. Pas dia tu apabila dia masuk Islam, dia bertanggungjawab lah. Gapo tugas kami ya Rasulullah. Tu bijak Umar. Dan pula lawan Umar. Pas setengah daripada Umar ni orang panggil benda kepelak dia dia tak heran. Tak heran pi dia. Dah pujaha kau tak pujaha dia tak heran. Dan Umar ni kepelak dia saat ni. Masa dia duduk ketika jahiliyah, dia bunuh anak tino dia hidup-hidup. Dan ketika dia Islam, dia bunuh anak tino dia tak? Anak tino dia deraka kepada Allah. Ni Umar pelak dia ni. Banyak dia. Lepas tu pekerjaan dia tu, reka-reka dia tu dengan kepelak pada kerjaannya. Lepas tu ketika orang panggil buka kudus ke. Buka kudus, buka ni. Buka Palestin tu. Masa selepas daripada, masa dulu, masa Rasulullah, nak buka Palestin tak boleh lagi. Lepas tu orang panggil Rom tak kalah lagi. Mari kalah Rom ketika Khalifah Umar Ibn Khattab.
Maka ketika Umar Ibn Khattab, ia hantarkan siapa dia? Hantar Khalid bin Walid, hantarkan Umar bin Auf, mari buka futuhat di Palestin ataupun di Kudus. Maka Fak ni pun panggil ke Umar. Umar duduk Madinah no. Hei Sayyidina Umar, hei Amirul Mukminin, mintalah hari ni memari kepada Kudus, mari pada Palestin. Tengok pelik Umar. Nak ayah pelik ni. Memari buat apa? Mari untuk nak buka fikirkan masalah buka Kudus sebab hambakan Yahudi, hambakan orang-orang Masihi, orang Yahudi. Tu baik daripada Palestin, tu baik pada Kudus. Umar tahu pergi poreh. Dia tahu hajaklah tentera-tentera mari pada Madinah untuk nak membukakan Kudus, bukakan Baitul Maqdis ni. Umar tahu tak ada pasal ya tahu pergi ramai-ramai buat barak modal, buat barak sambiang ya tahu. Kalau ku pergi sore aku tak ada apa, ya pergi dah. Umar tahu tak mau pergi dengan ramai-ramai. Sebab apa? Kalau ku ambil tentera di Madinah, tentera Islam, mari untuk bukakan Kudus, barak modal, barak sambiang. Aku nak mari, aku dengan hamba aku utar aku ya. Umar nak utar ya mai Madinah, hamba ya sore. Lepas tu ketika nak masuk dalam Kudus tu, jumpa dengan ketua, jumpa dengan orang panggil pemimpin-pemimpin Islam yang ada di Kudus, yang latih oleh Umar. Umar pun dah, dia ni mayat Sayyidina Umar, hei Amirul Mukminin, pakai cuk molek-molek sikit ha. Nak masuk di Kudus, Yahudi pun ada di situ pun ni. Paham pemimpin yang besar. Umar kata, aku tak ada nak orang tengok diri aku dah. Aku tak ada nak manusia tilai. Aku tak ada nak manusia pandai pada aku. Aku jangok aku hebat, tak ada nak aku tengok lah. Aku nak Allah Ta'ala tilik pada aku sore. Walaupun ku pakai baju bertapung-tapung pun mari pada Kudus, aku tak ada nak manusia tengok. Aku nak Allah Ta'ala tengok. Apabila Umar pergi kepada Kudus, pakai dengan baju bertapung, cari. Maka orang Yahudi tu, Masya Allah, ni Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Ya, Masya Allah, pakai tamada, pakai yak bertapung. Lepas pada tu Yahudi masuk Islam dengan kata, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kepelakan bagi Umar. Hak Nabi nampak dalam mimpi dia deh. Hatta rawan nasu bi'atnin. Hingga meriwayat, hingga duk bercerita-cerita oleh manusia, duk berkecek-kecek manusia, bi'atnin, dengan meratai, dengan umumi. Manusia pakai berkecek, inilah Khalifah Umar, inilah Amirul Mukminin. Umar ya pelik-pelik. Malai-malai, dah, ya pergi kena umur rakyat ya. Kena umur rakyat ni, pelik Umar ni. Kena satu gatina duk goreng tokau batu, koklain lah puyuk. Umar pun kena. Tu buat nama tina ni. Duk goreng tokau batu. Bukan goreng nasi. Goreng tokau batu. Umar pun ketuk itu. Kok. Ya umaraati. Hei perempuan. Muda buat apa? Oh ya kata ya rajul. Hei sari laki-laki. Aku ni goreng tokau batu le puyuk supaya nak anak ku leno. Anak ku lapar. Tapi ku tak ada makan ni. Tak ada gandum, tak ada syi'in. Sebab tu ku goreng tokau batu dalam puyuk. Nak anak ku dengan tahu aku buat makan ni. Dia tidur dengan begitu. Pas mengoyak nak pergi ke Khalifah Umar. Ku tak kenal Khalifah Umar seorang. Bahkan Umar dah, tapi rakyat yang tak kenal kata Umar tu, ni Umar dah. Ni pelik Umar ni. Ai anakhu haulal ma'i ba'da sari, ba'da saqi. Tu mana anakhu haulal ma', mengarunglah mereka itu manusia, duk mengarung manusia. Memasuki manusia, haulal ma', melikungi bagi air. Pakak dah memasuki, maka mengarungi, dilikungi bagi air, ba'da saqi, selepas daripada dituangkan. Lepas pada tuai air, manusia pun pakak masuk pergi mari gapo gitu ni selepas pada tuai air, kerana perlu kepada air. Lepas tu nak oyak gapo nak tengok sini. Wa fi hadzal hadis, perhati molek mimpi Nabi ni. Wa fi hadzal hadis, dan sampai pada ini hadis Nabi cerita mimpi dia. Gapo dia ni? Isyaratun, isyarat. Nak tunjuk ki dan pengalah ila muddati khilafati syaikhaini, kepada gantian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua penggantian daripada dua syekh. Siapa dia dua syekh? Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Ni mimpi Nabi ni nak royak kepada cerita selepas daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun yang ke-11, maka orang gantikan Nabi mula-mula ialah kena kepada Abu Bakar. Hak ganti pada dua, yang kedua lepas pada Abu Bakar ialah kena pada Umar. Tengok nah mimpi Nabi. Mula-mula Nabi mimpi, kata dia saat ni tu karakan timur. Timur yang pakai wahpai. Pas timur pakai wahpai yang ada di bira telaga. Selepas pada Nabi kara timur, datang Abu Bakar. Ni isyarat kata khalifah ke penggantian selepas pada Nabi ialah kena pada Abu Bakar. Dalam mimpi Nabi, Nabi karakan timur. Daripada wahpai, timur tu yang ada di tepi-tepi bagi telaga, lepas pada Nabi kara, Abu Bakar tu mari.
Sebab dia Abu Bakar tu kagak timur juga. Kagak timur sebutir ataupun 2 butir timur. Ini isyarat kata Khalifah Abu Bakar selepas pada Nabi tak panjang. 2 tahun sampai 3 tahun. Ya. 2 butir ataupun sutir. Ini isyarat kata Khalifah Abu Bakar 2 tahun lebih-lebih hampir nak masuk 3 tahun. Dah. Lepas pada Abu Bakar saat ni tu karangkan timur 2 butir ataupun sebutir. Dengan keadaan perlahan-lahan, keadaan kokoh, datangkan Umar. Umar, kita haukkan timur dalam lagu yang besar, yang terpelak sekalinya. Timur besar, jatuh gelgong dalam lagu. Ini isyarat khalifah selepas pada Abu Bakar, ialah Umar. Lepas tu Umar tu khalifah dia panjang sikit. Berapa tahun weh? Kalau kita tengok di dalam sejarah, Umar jadi khalifah selepas pada Abu Bakar, 12 tahun. Panjang sikit besar sebab timur besar tu. Timur jatuh dalam lagu tu, Umar tu besar. Timur Abu Bakar tu, halus ya? Ini isyarat kata Khalifah Abu Bakar tak panjang. Khalifah bagi Umar panjang sebab 12 tahun. Hasik weh. Menera hasik weh. Deh. Tengok molek tu. Tu mimpi. Saya mau tanya mimpi Nabi ni. Takbir kat mana? Takbir kata Nabi karangkan timur pakai wafat. Lepas pada tu Abu Bakar tu mai. Nak atas selepas pada Nabi tu wafat. Maka orang ganti Nabi. Ialah apa dia? Ialah kena pada Abu Bakar. Tapi Abu Bakar jadi Khalifah ganti Nabi. Tak panjang. 2 tahun hampir masuk 3 tahun. Lepas tu Umar Nabi mimpi datang. Umar selepas Abu Bakar ambil timur tak lagu besar sangat. Sebagai timur yang terpelat. Ini isyarat Khalifah Umar panjang sikit pada Abu Bakar. Sebab tu Nabi kata lah hadis tanah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin addu bin nawajizi. Nabi kata lah. Alaikum lazimlah oleh kamu hi orang beriman. Bisunnati dengan jinjok langkahku. Dengan telapak aku, dengan jalan aku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, mempelazimi mengikuti dengan jalan bagi khulafa rasyidin. Siapa dia khulafa rasyidin? 4. Ialah Abu Bakar, ialah kena pada Umar, ialah kena pada Uthman, ialah kena pada Ali. Lepas tu kalau mazhab 4. Mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Abu Hanifah, mazhab bagi Ahmad Ibn Hanbal. Mazhab pun 4. Khulafa rasyidin 4. Maka masalah mazhab pun orang panggil selepas daripada sahabat tu baik pada 4 mazhab. Lepas tu orang duk paku bom ini 4 pucunya. Sebab tu dia mau tanya Nabi Khidir alaihissalam, ya Khidir, aku nak tanya mu sikit. Ni mimpi demo ni dia tanya Nabi Khidir. Tanya nak, ya Khidir, aku nak tanya mu sikit. 4 orang ni Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal, gapo demo ni itu Nabi Khidir. Nabi Khidir jawab ana? Mu tahu dak orang 4 orang ni selepas pada khulafa ur-rasyidin. Ni 4 orang ni Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Syafi'i ni demoning dikatakan min auliyaillah, daripada wali Allah. Lagi pula demoning duk pakukan bumi 4 bucu. Tengok ya. Sebalik naik kita mazhab Syafi'i, tengah dunia ialah mazhab Hanafi, hujung maghribi nak mazhab Maliki. Tengok dia. Lepas tu tengah-tengah tu bucu lek-lek ni Ahmad Ibn Hanbal dengan Hanafi. Hujung langit lek ni. Langit lek naik ni mazhab al-Imam Syafi'i kebanyakan. Kita Taning mazhab Syafi'i, Malaysia mazhab Syafi'i, agama Indonesia Syafi'i, lagi pula Brunei Syafi'i, Singapura Syafi'i. Ni hujung langit sebelah naik. Hujung langit belah jatuh daripada Fok Maghribi ni mazhab Imam Malik. Duk paku situ tu oleh Imam Malik. Pas tengah-tengah dunia Syarqil Awsat, timur tengah mazhab Hanafi dengan mazhab Ahmad Ibn Hanbal. Turki banyak Hanafi, Suria Hanafi, dan pula Mekah Hanafi. Ahmad Ibn Hanbal. Tengok dia. Tu dia. Lepas tu katanya wa qala alaihi salam, dan telah sebeda Nabi alaihi salam. Nabi sebeda ana mukhatiban, baca molek. Halan kauni, baca molek. Baca dengan isim fa'il. Halan kaunihi, hal keadaan Nabi mukhatiban, duk berkhitab ya Nabi. Duk menuju ya Nabi akan perkataan li Umar, bagi Saidina Umar. Nabi duk khitab perkataan pada Umar. Kata ana walladhi nafsi biyadihi. Payah sikit tu, perhati molek. Tanda domain molek, makna molek. Walladhi, demi Tuhan. Walladhi tu kena pada Tuhan. Wa tu wa kuasa tu. Walladhi, demi Tuhan. Nafsi, bermula diriku di Nabi Muhammad ni. Biyadihi, kainun wasabitun, ada dan sabit, biyadihi, dengan retahannya, retahan bagi allazi. Aku Nabi Muhammad ni pun di dalam retahan baginya bagi Allah Ta'ala. Wallazi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang bermula diri aku Nabi Muhammad ni, biyadihi, di dalam retahannya, retahan Nabi, retahan bagi Allah Ta'ala. Nabi kata malakiyas syaitan. Ni nak jatuh Umar bisa tak bisa?
Pelik tak pelik umat ni. Selepas pada Khalifah Abu Bakar tengok. Mak bayar. Nabi kata nak, malakiya syaitanu. Tiada bertemu dan berjumpa akan dikau hi umat. Asyaitanu farik jahat. Malakiya syaitanu tidak bertemu akan dikau, tidak berjumpa angka dikau. Asyaitanu oleh syaitan. Hak kata syaitan ni salikan duk berjalan-jalan. Di tengah-tengah jalan syaitan tak mau temu dengan umat. Syaitan dah nak yak kata bisa umat tak umat. Kalau umat tu lalu kawasan tu dah, syaitan berketuk prak takut umat. Nak tahu berani umat, bisa umat, kuat ime umat. Apabila umat lalu di kawasan mana, syaitan tu tak mau lalu dah kawasan tu. Berketuk bobak-bobak syaitan takut umat. Sebab tu Nabi kata, malakiya syaitan. Tidak bertemu akan dikauhi umat. Asyaitan oleh syaitan. Has kata salikan hal keadaan syaitan saat ni tu dia duduk berjalan, tak temu. Fajjan hal kata dia berpuak-puak, dia syaitan qatu sama sekali. Kalau syaitan berpuak-puak, tahu dah kata umat nak begini, pakat lari tak kau lain. Sebab tu syaitan tahu dah. Ni umat nak lari kau ni. Puak bulan syaitan, puak syaitan, pakat lari tak kau lain. Kalau umat lalu dekat, berketuk bobak-bobak wis syaitan. Illa salaka fajjan, malaikan berjalan ia syaitan fajjan berpuak berkawai ghaira fajjika, lain daripada kumpulan kau. Kalau lalu pun lalu lain daripada kumpulan dan pula kawalan. Bagi umat sekat tu dekat mereka kata wallahu a'lam. Kata tu. Alhamdulillah peng santik Allah boyak sikit peng. Gapo duk cara mari peng. Bismillah. Kita nak keluar dia, kita nak tubik dia tu dengan ilah, dengan adat ilah, ataupun dengan salah satu daripada adat ilah tu. Tapi kalau kita tidak buat tubik, kita tidak keluar dengan adat ilah, anak sekaya dia tu akan masuk pada kala satu, kala yang dulu. Lepas tu istisna ni dia terbagi pada dua. Ia ada istisna mutasir, lepas tu ia ada istisna munfasir. Istisna mutasir ni mengata di antara mutasna dengan mutasna minggu tu jenis dua. Mana kata di antara mutasna minggu dengan mutasna itu ada bukan. Kalau supaya kita kata qaumu illa zaidan. Telah berdiri oleh kau malaikat Zaid. Yang tak berdiri tu. Mana kata al-qaumu dengan Zaid tu panggil jenis dulu. Lagu ni dia panggil istisna mutasir. Sebab dia ada bukan. Di antara kau dengan Zaid tu dia panggil jenis dulu. Iaitu sama-sama Israel. Ataupun satu lagi istisna munfasir. Ni di antara mana kata di antara mutasna minggu dengan mutasna itu jenis lain. Bukan jenis dulu dia kali. Yang dia tak ada bukan dulu lagi. Mana supaya kata qamal qaumu illa imaran. Telah berdiri oleh kau. Kau semua tu berdiri lah kau. Illa imaran. Malaikat asyik himar dia. Mana kata lagu ni dia panggil istisna munfasir. Sebab di antara mutasna minggu dia tu. Mutasna minggu dia tu kena pada al-qaumu, iaitu jenis manusia. Adapun mutasna dia tu kena pada jenis binatang. Ini dia panggil istisna munfasir. Sebab jenis lain-lain. Di antara mutasna dengan mutasna minggu dia tu. Lepas tu syarat. Syarat kita nak buat istisna. Syarat yang pertama kali iaitu kita tak boleh nak menghabisi akan afraq mutasna minggu tu. Kita nak habisi tak boleh afraq mutasna minggu tu. Walaupun satu pun tak apa dah kita tinggal. Mana supaya kita katanya lahu alayya asyaratun illa lahu alayya asyaratun illa tis'atan. Supaya kita kata satu bagi aku alayya ke atasnya ke atas orang yang kuatai tu asyaratun 10. Mana tu kuatai itu 10 dirham ke ataupun 10 dirham. Illa tis'atan, malaikat yang aku bayar dia dah 9. Mana tu besar lagi lah. Kalau kita nak istisna lagu ni solat, besar lagu ni. Sebab apa? Sebab kita tak ada menghabisi dah ali akan mutasna minggu tu kita tak ada menghabisi. Afraq bagi mustasna min habis ke tak tika ni? Tika ni tak habis. Dia tinggal lagi sah.
Sebab kita dekat hotel pun tu, dia kita bayar 9 baru. Mana tu tinggal lagi sah daripada akhlak mutasna minhu ya. Kalau istisna lagu ni sah. Walaupun tinggal sah berapa dah. Kalau kita kata lahu alayya asyaratun illa asyaratan tak tidak leh. Sabit bagi aku di atasnya tu 10. Anak kita buat 10 dirham ataupun 10 pro illa asyaratun. Nama illa asyaratan. Waktu kita bayar 10. Ni tak leh dah nak istisna lagu ni. Sebab apa? Sebab kita menghabisi selalu dah akan afra mutasna minhu ya tu kita menghabisi selalu dah. Ni lagu ni tak ada sah kata. Sah istisna bang. Kalau lagu ni tak ada sah mula. Okey. Alang cuba Allah Taala bang. Lang darah lang jabak darah. Wa azin. Wa bin. Luqman, Masya Allah, tabarakallah. Dong. Ano na mo ta? Ada istisna muttasil, ada istisna munfasil. Istisna muttasil iaitu istisna muttasil iaitu istisna mustasna dengan mustasna minhu dia tu jenis hula. Ada hubung kaki mari. Tu panggil istisna muttasil. Ya ada hubung kaki mari. Seperti kita kata qamal qamu illa zakat. Tolong diri kau mereka zakat diri. Maka al-qamu dengan zaidan tu dia panggil jenis hula, sama-sama manusia. Maka ni panggil istisna muttasil. Lepas tu yang kedua istisna munfasil. Yakni apa mustasna dengan mustasna minhu dia tu dia jenis lain. Tak ada hubung kaki mari dah. Tu seperti kita kata qamal qaumu illa himaran. Telah diri oleh kau mereka himar tak ada diri. Maka al-qaumu dengan himaran tu dia jenis lain. Al-qaumu manusia, himaran tu jenis binatang. Maka jenis dia tu tak suka jenis lain-lain. Maka dia panggil di sini istisna munfasil. Bercerai. Lepas tu syarat. Syarat kita nak istisna, syarat nak sah istisna tu iaitu kita kena kekalkan mustasna minhu dia tu kita kena kekal juga. Walaupun sah tu tak apa, kita kena kekal. Maknanya sah. Boleh kita istisna. Kalau kita tak kekal langsung, tinggal je habis langsung mustasna minhu dia. Maka hak ni tak sah. Seperti kita kata apa? Lahu alayya asyaratun illa tis'atan. Sampai baginya bagi seorang itu di atas aku 10. Mereka apa illa tis'atan mereka 9 aku bayar dia. Maknanya kita kat hotel dia 10 tapi kita bayar 9. Maknanya lebih lagi afra mustasna minhu tu lebih sah. Maka ketika ni orang panggil istisna hak ni sah. Tu. Adapun kita kata lahu alayya tis'atun illa tis'atan. Wak ni tak sah. Kita kata sampai baginya bagi seorang tu di atas aku 10. Mereka 10 aku bayar dia. Maknanya kita lekat hotel 10 kok, kita bayar pun 10 kok. Maknanya kata kita tak ada tinggal langsung. Mustasna afra mustasna minhu. Kita buai habis dicing waktu tu. Maka ketika ni istisna ni tak sah kerana kita tak tinggal sah. Okey, hang buka kitab lah kita pergi dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syartihi dan setengah daripada syaratnya ai al-istisna. Mari kita dok cara masalah nak sah istisna tak sah. Sah nak sah istisna, syaratnya istisna saat itu ketika kita buat istisna, ketika kita buat sepak, ketika kita buat keluar, pastinya mustasna tu dia tak boleh menghabisi afra bagi mustasna minhu seperti lahu alayya asyaratun illa tis'atan illa sab'atan. Hak ni tak apa. Adapun kalau menghabisi itu tak sah. Tu dia panggil nak sah istisna. Wa min syartihi dan setengah daripada syaratnya, syarat ai al-istisna. Syarat bagi kita nak buat sepak ya dewe. Syarat kita nak menyepak dan kita nak mengeluarkan masalah mustasna daripada kalam sabit, kalam mustasna minhu, ayyakuna ialah bahawasa adalah ia al-istisna. Al-istisna kita nak buat istisna tu lah. Kita nak mengeluar daripada kalam sabit, kalam mustasna minhu ni. Syarat bahawasa ada istisna ni muttasilan, berhubung kaitlah ia dan bersambung ia al-istisna, berhubung kait bil kalami
dengan kalam. Kalam mana? Yang ni kalam bagi mustasna minhu. Syarat kalam mustasna, ia kena ada hubung kait dengan kalam. Ini kalam mana? Ai bil kalam, ai kalamil mustasna minhu. Takdir dah. Bil kalam, ai bi kalami al mustasna minhu. Nah. Mana kita tahu misalnya? Tengok ni depan ni. Kalau kita kata qama al qaumu. Kita tahu itu. Duk sampai setengah je. Qamal qaum kata duk kecek burung titik, duk kecek halmu belaga, duk kecek hawaya belaga, ada setengah je. Duk mari dah kecek celah ni kecek lemu belaga, burung titik, burung capak jambu dah setengah je sedia lebih. Duk mari illa. Bagi illa, bagi illa saja. Makna sini ada kalam fasil. Sah dak istisna. Jawab kata tak sah istisna kerana di antara kalam mustasna minhu dengan kalam zaid ada belakang tak ada berhubungi, tak ada sambungi, tak ada hubung kait. Makna di celah-celah ni ada kalam fasil, ada kalam yang ceraduk kecek haburun titik, burung capak jamu sampai setengah je sejak. Lepas tu bagi illa zani. Kita kata nak, hey, saat ni kau tu berdiri weh, fok-fok kau tu, demo tu weh. Hak mari lek kapun ibong tu berdiri belakang. Lepas tu duk kata tu kau lek tu, puak lek kapun ibong berdiri belakang. Lepas tu dia kata, jadi sungguh kau bagi tahu aku capak jamu di bawah aku. Boleh tutup tutup, lepas tu boleh kena mutu sika. Lepas tu orang demo tu pun titik jenuk kau jadi kau kalau benih ni. Kecek mai ada sejak duk mari illa zaidan. Lagu ni syarat. Jawab kata tak sah istisna kerana kalam tu tak ada hubung kait, ada bercerai. Syarat kena muttasilan bil kalam ai kalami al mustasna minhu diwe. Dah. Kata hubung-hubung tu dengan kalam mustasna mutakdim wala bil kalam ai bi kalamil mustasna minhu berhubung bin nutqi dengan bertutur. Bukan hubung tu dengan perbuatan. Kita kata qamal qaumu. Qaumu tu illa. Illa zaidan tu hubungi di antara kalam mustasna dengan mustasna itu dengan tuturan. Au fi hukmil muttasili. Ataupun pada menepati hukum berhubung. Walaupun tak berhubung zahir kata tak ada. Maqamal qaumu illa zaidan. Hak tu panggil cara bertutur. Ataupun pada hukum menepati kata berhubung. Tapi tak ada nampak berhubung zahir-zahir. Tengok. Fala yadurru qat'uhu. Maka tak jadi mudarat lah oleh putuhnya putus istisna. Tak jadi mudarat putus istisna. Tak mudarat putus istisna dan pula hubungi istisna tu tak jadi putus weh. Tak jadi mudarat, tak jadi orang panggil, tak batal istisna. Istisna tak batal, tak batal, tak mudarat lagi pula apa? Fala yadurru qat'uhu. Maka tidak jadi mudarat lah oleh putuhnya putus al-istisna. Tak jadi batal istisna. Kenapa dia tak jadi batal? Bisu'alin. Dengan sebab kita batuk. Kita dah nak tengok. Kalam mari. Qamal qaumu. Tengok. Qamal qaumu. Telah berdiri oleh kau. Ni orang panggil kalam sabik. Ni kalam mustasna minhu. Kalam sabik ni. Kemudian qamal qaumu. Kita kata qamal qaumu dah ni. Ahem. Batuk. Dah. Kamar orang panggil diseli di antara kalam mustasna minhu dengan illa ni dengan sebab batuk. Kita kata qama zaidun ataupun qamal qaumu dah. Qamal qaumu nafah. Lepas tu illa zaidan. Jadi batal kena istisna dengan sebab kita pergi batuk ataupun dengan sebab kita pergi menafah. Batal tak jawab kata? Lagu ni tak jadi batal. Kalam ini ada berhubung ke tak? Di antara mustasna minhu dengan mustasna. Jawab kata ada hubungi. Walaupun dengan sebab diseli dengan batuk ataupun menafah. Batal tak? Tak batal istisna. Dah tengok boleh? Bisu'alin. Fala yadurru qat'uhu bisu'alin. Dengan sebab batuk. Hang. Ada apa? Menafah. Awanahwihima. Dan seumpama bagi keduanya bagi soal wa tanaffusin. Gapo dia nahwihima mimma la yu'addu fasilan. Tu bayar pada nahwiya. Wa nahwihima seumpama batuk dan seumpama gapo? Seumpama bagi masalah kita menafah mimma la yu'addu daripada barang yang tidak dibilang akan dia fasilan, tak bila kata bercerai fil urfi pada uruf. Misalnya dia kata qamal qaum ya demi ngere. Ya demi.
Dia kata qamal qaumin ayatahi kau tu berdiri nak kata illa tu dia menggil. Batal tak istisna? Jawab kata tak batal. Tengok masalahnya. Sedap masalah ni. Tengok molek. Masalah istisna, sah istisna kita cara dah. Dah sah istisna dan syarat bagi nak buat istisna. Syarat ni. Dulu nak sah istisna, hak ni syarat nak buat istisna. Bahasanya dah kita kata syarat al-istisna. Syarat nak buat istisna. Syarat buat istisna saat ni tu satunya dah kita katakan apa dia? Tengok. Wipah kalam molek. Syarat istisna ni dah. Apa dia? Ayyakuna bosa adalah ia. Satu. Ayyakuna muttasilan berhubung kait. Asik ayyakuna muttasilan bil kalami. Kalam ay kalami al mustasna minhu. Dah. Dah. Yakni syarat nak jadi istisna dan sah istisna syaratnya berhubung. Berhubung kait. Kalam mustasna minhu ataupun kalam sabik. Dah. Kalam sabik dengan kalam dan tuturan. Mustasna. Dah mustasna. Kalam mustasna dah. Dengan tiada fasil, yakni perceraian yang tiada boleh. Seperti nau qaulika pati molek. Qama al-qaumu. Apa tu? Sini fasil. Fasil tawilah. Perceraian panjang dah. Apa fasil tawil? Duk bercakap dengan kalam ajnabi. Ajnabi. Nah. Kalam suku sakat. Suku sakat daripada kalam istisna. Seperti duduk cakap bernego. Panjang itu, panjang. Dah. Maka duduk mari mendatang dengan kalam dan tuturan illa Zaidan. Maka sini dah jadi batal istisna. Kerana bercerai dengan kalam ajnabi.
Ajnabi dah. Satu. Tulis molek dah. Dalam ajnabi yang kedua dah. Ada dua. Fala yadurru qat'uhu. Qat'uhu dah qat' al-istisna. Tak jadi putus istisna dah. Bi su'alin. Satu bi su'al. Sebab apa? Sebab batuk kedatangan batuk. Dah. Seperti kata qamal qaumu, maka dah datang batuk. Dicela mustasna minhu illa Zaidan. Istisna ini tiada jadi batal dah. Batal dah, tidak dibatal. Atau kedua tanafusin. Tanafus kerana bernafas. Bernafas atau lain. Dah. Nahu qaulika ma qamal qaumu illa dah. Nafas dah ni. Bernafas celah ni. Illa Zaidan. Maka dah. Kedua masalah ini. Dua masalah ini tidak dah. Tiada jadi batal kalam istisna. Tak kalah. Wipai sini lah. Tengok. Kemarin kita ngaji masalah nak sah istisna. Nak sah istisna syaratnya. Masalah ketika kita buat istisna. Ketika kita mendatang kalam mustasna. Kemudian mustasna saat itu. Jangan menghabis akan afra' bagi mustasna minhu. Seperti lahu alayya asyaratun illa tis'atan. Mana illa tis'atan kalam mustasna. Kalam istisna. Tapi illa istis'atan tu dia tidak menghabisi afra' bagi mustasna minhu. Ini satu syarat nak sah buat istisna. Kemudian hari ini syarat nak jadi istisna. Syarat bagi nak istisna lagi. Ayyakuna muttasilan. Bahawa adalah ia istisna ni. Muttasilan berhubung. Istisna kita buat illa Zaidan, illa Amran, illa Bakran, illa Muhammadan ni. Syarat dia tu kena berhubung. Bil kalami dengan satu kalam. Kalam nak? Kalam mustasna minhu. Makna kata nak buat istisna. Mustasna dengan mustasna ni ada bercampur gaul. Ada bercampur adu, ada berhubung kait, ada bersambung ni di antara kalam mustasna dengan mustasna minhu. Faham tak? Di mana? Yakni syarat nak jadi istisna dan sah istisna syaratnya berhubung kait dan ittisal kalam mustasna minhu ataupun kalam sabit. Kalam mustasna minhu kalau nama mana? Nama kalam sabit. Dengan kalam dan tuturan mustasna, makna kalam mustasna minhu ataupun kalam sabit kena berhubung dengan kalam mustasna. Tiada fasih, tidak ada perceraian yang tiada boleh. Kalau ada perceraian yang tak harus, tika ni tak sahlah istisna mana gana. Nahu kaulika qamal qaumu. Telah berdirilah oleh kau illa Zaidan. Lalu dah. Kata qamal qaumu illa Zaidan. Makna kata di antara kalam mustasna kalam sabit ada berhubung, ada bercampur, ada bersangkut pak dengan kalam mustasna dengan secara mubasyarah. Faham tak? Cara mubasyarah, cara selalu kata nak. Qamal qaumu. Ni. Illa Zaidan. Makna tu bersambung ni kalam mustasna dengan kalam bagi mustasna minhu. Orang panggil cara mubasyaratan. Di atas jalan selalu dah. Tak ada orang panggil perceraian yang panjang. Duk-duk mari kita kata qamal qaumu
Duk mari duk kecek ha burung titik, duk kecek ha menega kelapa sawit, menegakan masalah dia. Dah. Kecek ada jeje. Patu uri illa Zaidan. Maka illa Zaidan tak bersambung weh di situ tu kan dengan kalam bagi qamal qaumu. Maka tika ni tak sah istisna. Kerana ala illa Zaidan ni orang panggil tak bersambung selalu di segi tutur tak ada mubasyarah. Kata qamal qaumu duk setengah je kecek hal dia. Oh jadi menega dia tani hatta ke Cina labo banyak gini. Siapa tengah je? Duk main aku istisna wa qamal qaum illa Zaidan. Celah tu ada kalam ajnabi. Celah tu ada kalam suku sakat tak ada bersakut pak dengan istisna, maka batal istisna. Batal istisna. Nah, kalau yang panjang maka duduk mari mendatang dengan kalam dan tutur illa Zaidan. Maka di sini jadi batal istisna kerana bercerai dengan kalam ajnabi. Nah, kalam ajnabi kecek hawah dia. Kalau Nabi kecek hawa capok jamu. Tak ada bersakut pak dengan mustasna minhu. Maka kalau tak bersakut pak dengan mustasna minhu langsung, maka wari dengan illa Zaidan, ini orang panggil istisna tak sah dan terbatal. Lepas tu syaratnya tengok fala yadurru qat'uhu. Tak jadi mudarat, tak jadi batal lah oleh istisna. Maka tidak jadi mudarat lah oleh putusnya putus istisna. Tak jadi mudarat oleh masalah qat' istisna. Makna kata tak mudarat dan tak jadi batal istisna bisu'alin. Dia kata qamal qaumu. Duduk mai hang illa Zaidan. Maka celah-celah kata qamal qaumu diselengi ataupun kedatangi oleh batuk, maka batuk tu membatalkan istisna. Jawab kata tak batal. Ataupun datang tanafuna qamal qaumu atau illa Zaidan. Tak ada apa, tak batal istisna. Dengan sebab batuk ataupun bernafas tak jadi batal oleh istisna. Kerana masalah batuk dan pula bernafas dan seumpama tak dibilang perkara yang bercerai pada masalah uruf. Fa illam yattasil bil kalamil mustasna minhu lam yasihah. Tengok. Fa illam yattasil, maka jika tidak berhubung ia dan tidak bersambung ia al-kalamu apa al-istisna. Fa illam yattasil, maka jika tidak berhubung ia al-istisna bil kalamil mustasna minhu, dengan kalam mustasna minhu kalam istisna tu illa Zaidan tu dia tak ada bersambung dengan kalam mustasna minhu qamal qaumu masalah lam yasihha, nascaya tiada sah lah ia al-istisna. Jadi kalam mustasna tu tak bersambung dengan kalam mustasna minhu, maka ketika ni tak sah lah istisna. Dikira kata batal lah di makna istisna. Lagana falau qala, maka jikalau berkatalah ia seorang al-mustasni, seorang mutakallim yang buat istisna tu lah, ya tak? Ja'al qaumu, ya dah. Telah datanglah oleh kaum datang kaum. Lepas tu orang dia kata falau qala, maka jikalau berkata ja'al qaumu, telah datanglah oleh kaum. Thumma qala, kemudian berkatalah ia seorang al-mustasni. Lepas pada ja'al qaumu, pasti dia kata apa? Ba'da ammadha ma yu'addu fasilan, selepas daripada bahasa lalu oleh barang, oleh perkataan ma tu barang, ayat ni perkataan. Ba'da ammadha ma, selepas daripada lalu oleh barang, oleh perkataan yu'addu, yang dibilang akan diakamah, yang dikira akan diakamah, fasilan, dikira kata itu satu perkara yang bercerai di antara kalam mustasna minhu dengan kalam mustasna. Jadi ia kecek ja'al qaumu, di celah-celah tidak kecek dengan perkataan yang dibilang kata kalam tu kalam yang mencerai. Kalam tu kalam ajnabi yang tak ada bersangkut pak dengan mustasna minhu dengan mustasnawi. Fil urfi, pada uruf. Illa Zaidan. Kalau kita misal ni lah. Kecek ja'al qaumu, telah datanglah oleh kaum. Datang kaum duk kecek habun titi, duk kecek hanego dia, duk kecek dia hatta dia pergi ke penjara Cina, labo parok gini-gini. Duk mari illa Zaidan. Yang mendatang di celah-celah tu perkataan yang mencerai di antara mustasna dengan mustasna minhu. Maka lagu ni dikira istisna tu tak pakai lam yasih tiada sah lah ia. Sekat tu dulu kamar kata wallahu a'lam. Kita pergi lagi. Bukan haus sikit dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok nahu kita sikit. Tak kalah dulu. Hak tu tak dulu, tulis lagi. Wa yaji'ut tauqidu, dan datanglah oleh tauqid itu. Datang tauqid pada muka 89. Baris yang 3 dah.
Wa yaji'ut tauqidu dan terkadang datang oleh taukid. Lapa yang kita buat baji, kita buat memperkuat. Datang taukid fil gharadi. Pada tujuan. Pada gharad. Baca fil gharadi. Pada tujuan ke apa? Al-awwali. Pada tujuan yang pertama. Gapo mendatai taukid untuk tujuan yang pertama, ilat yang pertama, takana pertama? Gapo ilat pertama? Ataupun tujuan pertama. Wa huwa dan ia al-gharadul awal ni ar-rafi'u. Ayat ni tujuan pertama wari taukid ni gapo dia? Ar-rafi'u ialah nak mengangkat. Ialah nak menghilang. Bahasa ni dah. Ar-rafi'u ialah nak mengangkat dan nak menghilang ihtimalat taqdiri idafatin. Nak mengangkat dan nak menghilang ihtimal. Boleh tanggung, boleh jadi. Taqdiri idafatin. Nak mengangkat hadap tertanggung boleh jadi. Takdirkan sanareh. Takdirkan idafat ilal matbu'i. Kepada matbu'. Boleh kata ja'a Zaidan. Boleh nak kata ja'a gulamu Zaidan. Ja'a Zaidan, boleh kata ja'a katibu Zaidan. Jadi kita mendatangkan dengan taukid untuk kita nak menghilangkan perkara yang ada ihtimal, perkara yang ada jadi semabuk, perkara yang ada kesemarang pada masalah muakkad dia ataupun pada masalah matbu' dia. Mana tengok? Kama dia menghilang ihtimal taqdiri idafatin ilal matbu'. Ihtimal tu makna mengangkat, ihtimal mengangkatkan boleh jadi tu bilafdhin nafsi wal aini. Dengan lafaz nafsi. Kita mendatai lafaz nafsi. Awil aini ataupun awil aini. Bimakna nafsi dengan mana diri. Hala kaunin nafsi wal aini mudafan. Diidafah akan kedua-dua an-nafsi wal aini ila dhamiril muakkad. Baca muakkadi. Hal kada lafaz muakkad bi fathil kaf. Baca muakkad. Bukan muakkid seorang yang memperkuat. Yakni orang yang diperkuat pada ja'a Zaidun telah datang oleh Zaid. Zaid mana? Nafsuhu. Yang ialah dirinya diri Zaid. Maka Zaid telah panggil al-muakkad. Suatu lafaz yang diperkuatkan akan dikena pada matbu'. Kama dia lafaz an-nafsi wal aini diidafat di sana pada dhamir muakkad bi fathil kaf hala kaunid dhamir. Hal keadaan dhamir ni mutabiqan lahu yang sepakatlah ia dhamir. Dhamir pada nafsuhu ainuhu ni sepakat lahu ailil muakkadi fil ifradi in kana al muakkadu mufradan. Tengok. Jadi masalah kita nak cara taukid. Taukid ni. Taukid ni cara nak masalah. Tasniyah masalah ke apa? Istisna. Bahasa kita tu taukid. Gharak pertama taukid ke apa dia? Tengok. Taukid. Boleh baca lakar. Boleh baca taukid. Boleh baca takid. Boleh baca at-takid. At-taukid. At-takid. Tiga baca. Taukid. Takid. Takid. Nah, boleh baca tiga. Taukid. Nah, ke apa dia? Makna ke dah? Kita kata, nak pada al-gharadul awal. Tengok mulai. Gharak yang pertama daripada taukid mendatang dengan lafaz taukid. Gharak pertama ke apa dia? Tujuan yang pertama huwa deras sikit buat tubik tu. Ihtimala dia. Apa dia? Ihtimala takdiri idafatin ilal matbu'. Dah. Jadi, maknanya sebelum kita tahu sebelum daripada datang taukid. Ustaz. Maka kalam itu dan ihtimal dan boleh jadi. Pada muakkad tu takdir mudhaf. Takdir apa? Mudhaf. Salatan nahwu qaulika Zaidun. Maka harus kita tanya Ja'a gulamu Zaidin. Boleh kata dah. Ataupun auja katibu Zaidin.
Maka domain dah. Satu dah. Dua. Apabila datang dengan taukid. Maka hilang dan lenyap hak duduk ihtimal. Seperti kata nah, Ja'a Zaidun nafsuhu wa ainuhu masalah. Dah. Maka tiga ni tak ada kita tak tengok. Nah, tak kalah. Masalah kita ada cara masalah taukid. Tengok. Al-gharadul awal taukid mana memperkuatkan lafaz. Nak bajikan lafaz, nak kukuh lafaz. Ja'a Zaidun lafaz ni tak kukuh ni. Mari dengan ganggu ni orang panggil lafaz tak kukuh. Ja'a Zaidun lafaz ni tak gagah. Tak gagah mana? Ja'a Zaidun telah datang oleh Zaid. Lafaz ni tak gagah. Sebab apa panggil tak gagah? Sebab boleh jadi Ja'a Zaidun, Ja'a gulamu Zaidin. Boleh kata datang oleh Zaid, boleh jadi kata datangnya hamba Zaid. Ataupun datang Ja'a Zaidun, Ja'a katibu Zaidin. Datang oleh penulis pengandi gawak. Kandi bagi Zaid. Sebab tu kalian ni tak gagah. Apabila kalian ni tak gagah, tak kuat, maka perlu kepada perkara yang kita memperkuat. Perlu pada perkara yang kita baji. Apa dia? Ialah taukid. Lafaz nafsu ataupun lafaz ainu. Asal kalian ni tak gagah ni. Sebab apa tak gagah? Boleh kata Ja'a Zaidun, boleh kata Ja'a gulamu Zaidin. Boleh kata Ja'a katibu Zaidin. Datang oleh Zaid. Bukan Zaid. Datang oleh hamba Zaid. Ataupun datang oleh kerani bagi Zaid. Ataupun Ja'a Rasulu Zaidin. Datang oleh Rasul bagi. Sebab tu kalian ni tak gagah. Kama dia gorak daripada taukid yang pertama al-gharadul awal. Tujuan yang pertama wak datang lafaz an-nafsu, lafaz wal ainu, lafaz ajma'u, lafaz kullu ni gawa. Gorak pertama. Gorak yang pertama, tujuan pertama huwa ar-rafi'u. Nak memperhilangkan, nak mengangkatkan ihtimala takdiri idafatin ilal matmu'. Nak mengangkat akan tertanggung boleh jadi takdir idafah. Takdir sana kepada matmu'. Mana takdir? Ja'a Zaidun boleh jadi kata Ja'a gulamu Zaidin, Ja'a katibu Zaidin, Ja'a rasulu Zaidin. Boleh jadilah tu. Tapi apabila kita mendatang dengan taukid kata Ja'a Zaidun nafsuhu wa ainuhu. Maka kalian ni jadi gagah. Nak kata datanglah oleh hamba Zaid, nak datanglah oleh kerani bagi Zaid, tak boleh lah. Tika ni kalian jadi gagah. Sebab apa gagah? Sebab mendatang dengan lafaz nafsu ataupun wa ainuhu. Nak tag orang tak kira. Ya tak tag kepada hamba Zaid, ya tak tag kepada kerani bagi Zaid, ya tak tag kepada rasul bagi Zaid. Bahkan nak kepada Zaid semata-mata tika ni. Jadi gagah lah. Sebab dibagi dengan lafaz an-nafsu wal ainu dah. Kalau dia domain tu kena mutabakah. Ja'a Zaidun nafsuhu. Kalau Ja'a Zaidun wa amran, Ja'a Zaidun wa amran nafsuhuma. Mengikut dia panggil mutabakah domain yang ada pada nafsu. Kalau tak ada alillah, domain tu kena sepakat bagi muakkad. Kalau muakkad mufrad, maka domain kena mufrad. Kalau muakkad tasniah, maka domain kena ta nafsuhuma. Ja'a Zaidun wa amran. Datanglah oleh Zaid dan Umar. Nafsuhuma. Nak tahu itu. Kalau soalan nafsuhu wa ainuhu. Kata gitu. Tu dia. Tu makna kata masalah taukid. Asal kalian tu tak gerak. Sebab tak ada baji. Apabila kita pergi baji dengan taukid, kalian tu gagah. Tak ihtimal tak kau lain. Kalau Zaid ke Zaid lah. Kalau Umar lah tak ada gawah. Tak terlajak, tak terihtimal, tak tertanggung pada hamba ataupun rasul dia. Tu dia. In kanal muakkadu mufradan, jika adalah muakkad yang mufrad, maka domain tu pun datang mufrad. Tu dia. In kanal muakkadu muzakkaran, maka tiga tu domain pun kena muzakkar. Kamu dia kata wallahu alam sekat dulu. Baca ni sikitlah. Sikit-sikit kara tu. Pagi tu kau tu namakan kejut doa pula. Sikit-sikit kara. Kita kau berat-berat sikit kali. Muka wapak ni. Deh. Kau 51 tak? 151 tak? Terus kat mana dia? Wastaf'ala aidan. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaf'ala aidan sakinun. Dan bermula lafaz istaf'ala aidan. Pula gapo aidan dalal ai kama huna. Seperti barang yang ada di sini seperti ka ajwabah. Maka istaf'ala serupa dengan ajwabah. Pada pihak sama-sama mati.
sakinun matilah ia istaf'ala. Asing dia mati. Asing yang pertama istaf'ala. Istaf'ala ajwaba. Supaya ajwaba mati tengah kat tu. Sakinun wa qad u'illah. Wa qad u'illah. Dan sesungguh di'i'lal akan kedua-duanya. Kedua mana dalil? Aibaba af'ala wastaf'ala. Di'la dan diubahkan lafaz af'ala. Dalil. Wa qad u'illa. Dan terkadang di'lal kedua-duanya. Dan diubah akan kedua-duanya. Dalil. Aibaba af'ala wastaf'ala. Ba if'al dan ba istif'al. Diubah di'lal. Hamlan kerana tanggung. Kerana keserupa. Hamlan kerana tanggung dan bawa dan serupa. Alal mujarradi. Alal fi'lil mujarradi. Kerana tanggung di atas fi'il mujarrad. Sebab tu di'lah. Kita tengok supaya kita ajwabah. Ajwabah. Fi'il mujarrad ya. Kita kata berubah tak? Berubah tengok. Ajwabah. Ajwabah weh. Ajabah. Ajabah. Asalnya ajabah. Tengok. Ajabah. Asluhu ajwabah. Tengok. Ajwabah. Ni. Ajabah asal dia ajwabah. Lepas tu i'la bagi ajwabah dia tu hakika sulasi mazik. Kama dia i'la dia tertanggung dan serupa dengan mujarrad. Mujarrad nak? Jabah. Jabah asluhu jawabah. Jawabah. Dengar ni. Jabah asalnya mufrad dia sulasi mujarrad ya. Jawabah. 3 harakat ni. Jabah asalnya 3 harakat. Jawabah jing wawba. Maka jing wawba ni orang panggil fi'il sulasi mujarrad. Kama dia sulasi mujarrad pun i'la weh. I'la mana? Tukarkan akal wawi jadi alif di jabah. Ajwabah asalnya ajabah asalnya ajwabah. Maka di i'la ketika sulasi mazik. Maka ditanggung disupakan akan dia ter'la di atas ketika sulasi mujarrad. Makna di i'la ketika musalaga sulasi mazik ajwabah ni asal ajabah asal dia ajwabah. Kerana boleh i'la? Kerana tertanggung dan serupa dengan ketika mujarrad. Ketika mujarrad ya jabah asal dia jawabah. Tukarkan akal wawi jadi alif jadi jabah. Makna digabah di i'lal ketika sulasi mazik kerana tertanggung dan serupa dengan ketika mujarrad dia serupa dengan istaf'ala. Istaf'ala pun di'lakan dia istaf'ala dah. Istaf'ala sepatah istawadda. Ada iswadda dah. Iswadda. Asal dia iswadada. Kan dia ketika mufrad dia maka panggil i'la dak. Asalnya wadda. Wadada kita tahu gapo? Ada saudada. Gapo? Ketika mufrad ya. Ketika mufrad dia istaf'ala mana iswadda. Iswadda. Asalnya iswadada. Iswadda asalnya iswadada. Itu. Istaf'ala tu. Falima lam tu'alla hazihi. Maka kerana apa tidak diubah. Tiada di'lan. Hazihi akan ini. Ini mana dalil? Maka kerana apa tidak di'lan. Hazihi ay hazil amsilah. Ini misal tak di'lan. Mana? Ini amsilah ni lah tak ada i'lan ni. Taqawala. Qawwala wa qawwala wa taqawwala wa taqawwala. Tak ada i'lan. Tak ada qawwala. Qawwala asalnya. Qawwala. Wa taqawwala. Kenapa tidak di'lakan ini misal aidan hamlan alaihi kerana tertanggung di atasnya di atas mujarrad. Di atas mujarrad di mana? Qawwala. Enggak, qawwala. 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 Qawwala ya tak ada masalah i'la. Maka ketika masalah sulasi mazik pun tidak ter'la kerana tertanggung di atas mujarrad dia. Nah, mujarrad dia tu tidak ter'la, maka ketika sulasi mazik pun tak ada ter'la. Qultu li annahu la mani'a minal i'lal. Kata olehku sebab kau tak ter'la ini misal mana qawwala wa qawwala wa taqawwala wa taqawwala wa zayyana wa tazayyana wa sayara wa tasayara. Kok mana weh tika ni tengok. Li'annahu la mani'a. Kerana bahasanya tidak jenis manik, jenis tegah. La mani'a tidak jenis perkara yang menegah. Minal i'lali. Daripada ter'la. Fihima. Kenapa masalah tu nah? Misal-misal tersebut tu tak ada di'la. Tapi pada masalah ni, kenapa masalah dia saat itu tidak di'la. Tidak di'lakan misal-misal tersebut.
Li'annahu la mani'a minal i'lan. Kerana bahawasanya tidak jenis menegah daripada i'lan. Fihima pada kedua. Ay bilhamli alal mujarradi. Pada keduanya, yakni pada mana? Pada af'ala wastaf'ala. Tidak jenis perkara yang menegah daripada i'lannya. Tak ada perkara yang menegah daripada i'lannya. Tapi tidak diiklankan pada kedua tu kan apa? Mana af'ala ajwaba. Af'ala ajwaba. Boleh juga ajwaba waswada. Li'annama qablal aini yakbalu siqlal harakati ilaihi. Bikhilafi hazihi. Li'annahu la yakbaluna. Ammal alifu fa zahirun. Wa ammal wawu fa wal ya'u fa li'annahu yuaddi ila liltibah fa tadabbar. Sekat dulu. Kamar kata wallahu alam. Kita kata wayak kali lagi dah. Saya panjang dah. Banyak dulu. Apa kita suruh kali lagi. Tulis ni dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min fa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillah. Al-Fatiha. Auzubillahi. Bismillah. Iyyaka na'budu. Tulis dah. Ngaji tajuk, dibaca tajuk.